النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في قولي وسد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita buat tamsil contoh bagi muka surat 7 khilaf antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Boleh buka muka surat 7 Okey, isunya begini. Wa'tamada Ibnu Hajar fi Tuhfah fi mas'alatil qunut idza tarakahu al-ma'mum nasiyan wa fa'alahu al-imam. Masalah khilaf berlaku pada satu surah, iaitu masalah kunut apabila tarakahul makmum tak buat, wa fa'alahu imam buat. Maka Ibnu Hajar mengatakan luzumul aud ilal imam mutlaqa, wajib kembali makmum kepada ikut imam secara mutlak, kecuali pada masalah apa? Masalah ni yang dia khilaf dengan Ibnu Hajar ni. Okey, makmum terlupa, tersalah sujud. Makmum tersalah sujud, imam kunut. Maka makmum asasnya wajib kembali bangun kerana duduk sujudnya itu, turun sujudnya itu salah. Maka perbuatan salah itu tidak dikira, dia kena kembali kepada imam. Itu secara umum gitu. Pada mana-mana surah begitu, kecuali satu surah ni, hak khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli. Okey, apa dia? Innawal mufaraqata aw lahiqahu al-imam fi sujud. Andai kata di sisi Ibnu Hajar wajib juga makmum bangun untuk sujud. Okey, ni makmum sujud. Makmum sujud macam tu kan? Okey. Jadi di sisi Ibnu Hajar, kalau makmum nak mufaraqah pun kerana tersalah turun dia tadi salah, kerana lupa, kena bangun balik. Bangun balik. Okey. Bangun. Nampak Makmum iktidal sekali dengan imam. Okey. Tidak makna kunut lah. Yang kedua, au lahiqahul imam fi sujud, ataupun sempat imam mengikuti, sempat sampai kepada makmum pada sujud. Turun sujud. Okey. Lepas tu imam turun sujud juga. Imam ni sempat. Lahiqahu al-imamu. Imam kejar makmum, sempat dengan makmum masa sujud. Tadi dia turun salah kan? Dia kena bangun tak? Kena bangun juga. Bangun. Makmum bangun. Bangun. Lepas tu baru dia kena turun balik. Hak ni kalau tak mufaraqah, nak mufaraqah pun sama juga. Mufaraqah kena bangun balik, lepas tu terus sujud dan buat sendiri. Hak ni salah pun imam turun sujud dah tu, dia terpaksa bangun balik untuk dia teruskan, kemudian dia ikut imam balik. Di sisi Ibnu Hajar. Faham ai wa innawal mufaraqata aw lahiqahu al-imamu fi sujud. Okey, jelas itu. Jadi dalam tu ada masalah, fa in alimal ma'mum aw tadhakkara al-imam fil i'tidal aw sujud al-awwal ada lil i'tidal, kembali pada i'tidal, aw qad rafa al-imam ra'sahu min as-sajdatil ula wafaqahu. Jelas tadi imam angkat kepala pada sujud yang pertama. Tak? Mana ni? Wa qad rafa al-imam ra'sahu min as-sajdatil ula wafaqahu wa ata, bangun angkat kepala, angkat, duduk. Wafaqahu wa ata bi raka'atin. Tadi dia salah kan, turun kan? Jadi dia tak boleh nak bangun semula. Kalau bangun semula menyebabkan boleh jadi batal. Kalau makmum tadi dia sujud salah, tersilap, imam
dah duduk antara dua sujud, angkat kepala lah, dikira start daripada angkat kepala, imam berada pada rukun yang kedua. Maka ketika itu kalau makmum dia bangun kembali sujud, menyebabkan apa? Akan tertinggal, putus iktidak. Sebab lagi bila ghafur tunduk nak sujud kedua, putus lah, sebab telah tertinggal imam ketika berada dan duduk antara dua sujud. Bila tu? Apabila imam mula mengangkat kepala bangun untuk duduk antara dua sujud. Kemudian lepas itu terus ikut saja, tambah satu rakaat. Okey. Lepas tu wa furriqa bainal qunut wa tashahhud, ialah beza kenapa? Kerana perbezaan tu. Okey. Hak ni Syekh Ramli, wa khalafahu ar-Ramli wa i'tamada annahu la yajibu alaihi al-'audu illa idza nawal mufaraqah wa lam yalhaqahu al-imam fi sujud. Jadi jaga molek tu, la yajib illa. Makna apa? La yajibu alaihi al-audu illa idza lam yanwi. Jika tidak berniat, la yajib illa idza lam. Jaga molek tu. Jadi makna apa? Di sini khilaf Syekh Ramli tadi dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata, dia kata tetap kena bangun kan? Syekh Ramli kata tak. Ghafur bangun balik. Andai kata turun kan? Kita turun sujud. Andai kata makmum niat mufaraqah, tak wajib makmum bangun balik. Tadi kan? Tadi Ibnu Hajar kata wajib bangun balik walaupun niat mufaraqah. Ni khilaf ni pada surah ni. Syekh Ramli kata kalau niat mufaraqah tak wajib bangun balik. Terus je. Nampak? Okey, yang kedua sujud balik. Tak ni Tok Imam, Ghafur tunggu dulu. Bangun balik. Okey. Kunut. Lepas tu tiba-tiba dia lupa kan? Lupa tadi. Sedar-sedar Tok Imam turun sujud. Tok Imam sama dengan dia dah. Wajib bangun tak? Tak wajib dah. Syekh Ramli kata tak wajib dah. Tak payah bangun semula. Walam yalhaqhu al-imamu fi sujud, dan tak menyertai imam akan makmum pada sujud. Kalau Tok Imam turun sujud dah, makmum turun sajalah. Tak payah bangun balik lah. Faham tak? Syekh Ramli kata tak payah bangun balik. Bila imam sama dengan dia pada sujud, tak perlu makmum bangun balik. Maknanya kira dah. Hak turun tadi kira dah. Hak Muktamad Ibnu Hajar ni tidak dikira. Dia kena bangun balik, lepas tu baru dia sujud. Jelas ni? Okey, boleh. Sama balik tadi. Muka surat 12 soalan tadi ada. Okey, tunggu Muka surat 12. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Hadhihi masailu tata'allaqu bima taqaddama. Ini masalah berkait dengan apa yang telah lalu. Faidatun. Ini dia bawa datang beberapa masalah. Lau qama li khamisatin, kalau seorang itu berdiri pada rakaat kelima, fi rubaiyatin, sembahyang 4 rakaat, nasian, dia berdiri itu kerana lupa, bangun rakaat kelima, thumma tadhakkara, kemudian teringat, salah dah ni 5 rakaat, yajibu alaihi al-audu ilal julusi faran, wajib dia turun duduk segera. Jangan kita tambah. Jangan kita biarlah salah bangun tambah kelima, tambah segi jadi 6. Nampak dalil tu. Fa illam ya'ud batala salatu, kalau tak kembali duduk turun untuk bagi tasyahud dan bagi salam, maka hukumnya batal sembahyang, habis. Walau qamal imamu li khamisatin, kalau imam bangun untuk rakaat kelima, lam tajuz mutaba'atuhu, tak boleh makmum ikut tu imam. Walau li masbukin, walaupun bagi makmum masbuk. Masbuk kan tak cukup, masbuk rakaat ni. Masbuk rakaat mana? Masbuk sembahyang tak cukup ni. Masbuk rakaat, masbuk apa? Masbuk dengan makna tak cukup, mari lewat. Tak cukup rakaat sembahyang. Jadi tu imam rakaat keempat, dia bangun rakaat kelima. Kita mari 3 rakaat dengan imam kan? Mari rakaat kedua. Nampak ni, mari rakaat kedua. Jadi nampak gini ke gini kamera. Jadi tu imam bangun kelima, patutnya kita tambah segi tak? Tak boleh ikut Kita tak boleh ikut imam bangun rakaat kelima. Dah tahu mana?
Orang lain duduk. Orang lain hok semayang sekali dengan Tok Imam belakang, tak bangun, tiba-tiba Tok Imam bangun seorang. Makna Tok Imam kebarangkali yang salah ada. Kita tak boleh ikut dia. Kita tidak boleh ikut dia. Walau limasbukin wa syakin fi fi'lin, ataupun orang syak pada perbuatan. Wala nadhara li ihtimali annahu taraka rukna. Dah boleh tak kita nak andaikan, Tok Imam ni bangun rakaat kelima, boleh jadi takut dia ada tinggal rukun, menyebabkan rakaat dia tak cukup, dia kena tambah balik. La nadhara, tak dipandang pada andaian tertinggal rukun. Makna kita bila Tok Imam salah rakaat kelima, tak ikut. Dah buat apa? Buat apa? Ada dua pilihan. Faham Andaian Tok Imam dok salah ada. Sebab Tok Imam tertinggal, contohnya dia dok baca Fatihah rakaat ketiga, dia rokok saja. Dia duduk diam, lepas tu rokok. Tiba-tiba dia tinggal dok baca Fatihah tadi. Maknanya dia kena tambah tak? Andaian dia menambah tu betul ada, tapi zahirnya dia telah menambah benda yang lebih pada rakaat asal. Maka ketika itu tidak dipandang, kita tak boleh ikut. Wal afdalu huna mufaraqatuhu. Afdalnya di sini ialah mufaraqah Tok Imam. Afdal mufaraqah. Wa yajuzul intidharu fit tasyahudi. Harus untuk kita tunggu pada tasyahud. Di sini Syekh dak tafsir. Boleh tunggu masa tasyahud kalau kita duduk kita tu tempat kita tasyahud. Kena ingat molek. Kita boleh tunggu Tok Imam masa tasyahud andai kata waktu kita tu, semayang kita tu memang tempat kita tasyahud. Contoh kita rakaat kedua. Tahu tak? Boleh tempat tasyahud boleh Adapun kita rakaat pertama, ketiga, kita tak ada tasyahud situ. Nak tunggu mana? Tunggu masa sujud. Tunggu sujud lah. Sujud. Tak boleh tunggu masa lain dah. Tapi pelik tunggu masa sujud kan. Orang lain duduk, kita sujud seorang. Tu je boleh tunggu. Sebab itu afdal gini mufaraqah. Afdal di sini ialah makmum mufaraqah dengan Tok Imam. Sebab makmum tak boleh nak tunggu masa sujud, masa duduk tasyahud, kerana itu bukan tempat duduk tasyahud dia. Apa ni? Tok Imam tambah rakaat kelima, makmum 3 rakaat. Jadi 3 rakaat ada duduk tasyahud tak? Tak ada. Jadi nak tunggu kan dia tasyahud. Betul lah dia boleh rakaat keempat ni kan, dia tasyahud dengan imam kerana mutaba'ah. Tapi bila imam bangun rakaat kelima, situ tak boleh tasyahud. Makna dia bukan tempat tasyahud dia tu, tak boleh tunggu situ. Kan itu afdalnya mufaraqah. Ambil jalan senang dalam masalah ni mufaraqah lah. Boleh kalau hak sama tadi, hak tahiyat akhir dah, Tok Imam pun 4 rakaat, dia pergi bangun kelima, kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu untuk apa? Untuk beri salam sama dengan Tok Imam. Okey. Jelas. Faidatun law sajadal imamu lisahwi. Kalau sujud imam kerana lupa, sujud sahwi. Wal ma'mumu lam yukammil at-tasyahhudal akhira. Makmum belum sempurna tasyahud akhir. Contohnya dah habis at-tahiyyatul mubarakatus salawatul apa ni? Dak baca tasyahud lagi, asyhadu alla ilaha illallah tak baca lagi. Ataupun dak baca selawat lagi, tak kiralah. Tak sempurna lagi tasyahud akhir. Apa nak buat? Fa'inda Ibn Hajar yatba'u imamahu. Makmum kena ikut imam, thumma yukammilu tasyahhuda. Jadi ikut sujud sahwi sama imam, kemudian bila imam wisalam sambung tasyahud dia. Sambung tasyahud dia. Apa maksud? Makna bila imam sujud sahwi sekali. Dah habis pergi, lepas imam wisalam, kita sambung tasyahud kita. Kemudian kemudian apa? Sambung tasyahud kita, lepas tu kemudian beri salam lah. Kalau kita muafiq, tengok. Wa inda Muhammad Ramli yukammilu tasyahhuda thumma yasjud. Di sisi Syekh Muhammad Ramli, jangan sujud sahwi lagi. Sempurnakan dulu tasyahud, barulah sujud sahwi. Wa hadza kulluhu fil muwafiq. Ini bagi makmum muwafiq. Muwafiq mana? Muwafiq semayang, muwafiq rakaat ni sama, rakaat sama dengan Tok Imam.
ammal masbuku fayasjudu ma'a imamihi bittifaqihima wala yukammilu tasyahhuda. Adapun makmum masbuk, kalau dah habis tasyahud sekalipun tak perlu habiskan. Apa dia perlu buat? Dia kena sujud sahwi bersama tok imam. Dia sujud sahwi bersama tok imam. Okey, lepas tu dia bangun tambah rakaat kan? Lepas tu sujud sahwi tak sekali lagi? Sujud sahwi tak sekali lagi? Tak. Adakah perlu makmum tadi sujud sahwi sekali lagi? Dia sujud dah sama dengan imam, dia makmum masbuk. Imam rakaat keempat sujud sahwi, dia baru 3 rakaat, ikut imam sujud sahwi, wajib dia ikut. Tak ikut batal. Lepas tu tasyahud dah habis, tak apalah, tak perlu habislah sebab bukan tempat tasyahud dia. Dia pun lepas tu imam salam, dia pun bangun tambah serakaat. Lepas habis tasyahud, sunat dah sujud sahwi. Sunat sujud sahwi juga. Sebab apa? Kerana di situlah tempat sujud sahwi sebetulnya. Dah seimam sujud kan? Tok imam sujud dah kan? Betul lah. Tok imam sujud kerana lupa tok imam. Lupa tok imam berjakit ke makmum. Jadi makmum sujudlah pada sembahyang dia. Faham tak? Ni kalau nak tambah sikit itulah. Maknanya sunat bagi makmum tadi sujud sahwi selepas daripada dia sempurnakan rakaat akhir. Okey. Faidatun lau takhallafa an sujudi imamihi sahwan, kalau dia takhallafa ketinggalan daripada sujud imamnya kerana lupa atau terlalai, dak ingat tok imam pergi sujud dah, hatta faragha minhu, sehingga tok imam selesai, thumma tadhakkara, baru teringat lah tok imam sujud rupanya. Banyak kalau berlaku, contohnya orang perempuan duduk belakang, tak tahu tok imam tak dengar suara ke apa, rupanya tok imam sujud sahwi, dia tak tahu tok imam sujud sahwi. Hukumnya qala al-imam Ramli lam yajib alaihi al-ityanu bihi, tak wajib dia datangkan sujud sahwi tadi, li'annahu innama wajaba lil mutaba'ati, hanya saja dia wajib ikut kerana mutabaah saja. Dia wajib sujud sahwi kerana mengikut imam. Waqad fata, padahal telah luput ikut tang tadi. Habis nak ikut benda tu imam selesai dah, tak perlu ikut. Waqala fi tuhfati, berkata Ibnu Hajar al-Tufah, taba'an li Syekh Zakaria, mengikut pada Syekh Zakaria al-Ansari, yajib, wajib juga. Wahina idzin. Ni yang khilaf juga ni sekali lagi. Di sini Syekh Zakaria al-Ansari wajib lah. Wajib dia kena buat sujud sahwi juga. Wahina idzin lau salama amidan, ketika itu kalau dia beri salam dengan sengaja, batalat, dia kena ikut, tapi dia kena buat sujud sahwi, tiba-tiba tak buat, beri salam, batal sembahyang. Au nasiyan, ataupun beri salam dengan terlupa. Terlupa. Jadi tok imam beri salam, dia pun beri salam, dia tak ingat, dia tak sujud lagi. Tok imam sujud dah, dia tidak ingat, dia tak sujud lagi kerana sahwan, lala tadi kan. Tok imam sujud, dia tak teringat, lala larung benda. Tok imam pun habis sujud, tok imam beri salam, dia pun beri salam kerana terlupa, padahal tak sujud lagi. Au nasiyan, tengok, fa in tadhakkara qabla tulil fasli, kalau dia teringat sebelum panjang perceraian, atabihi, boleh dia kembali sujud. Wa illa sta'nafas salah, kalau tidak mula balik sembahyang. Kalau tidak, kena start balik sembahyang daripada awal, buriyah. Intaha daripada buriyah mustarsyidi. Okey. Faidatun. Naik sikit. Idza sallama al-musalli, jika memberi salam, orang semayang dia beri salam nasian, kerana terlupa. Salah beri salam. Walam ya'rid lahu mubtilun, tidak mendatangi baginya perkara yang membatalkan. Maknanya dok ketuk, dok setuh puang, dok keluar najis. Nampak tak? Lam ya'rid, tidak mendatang perkara yang membatalkan sembahyang. Dia beri salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan tidak berlaku perkara yang membatalkan. Wa alaihi sujudus sahwi, walhal dia sunat sujud sahwi. Alaihi makna yusannu alaihi sujudus sahwi wa tarakahu, dia sunat sujud sahwi tapi dia tinggal.
Hukumnya macam mana? Ini isu kalau orang terlupa sujud sahwi. Dia beri salam. Dia terlupa nak sujud sahwi. Dia beri salam dengan terlupa. Terlupa apa? Bukan terlupa salam. Terlupa dia sunat sujud sahwi. Terlupa salam. Mana salam? Salam tu dia salam dengan kehendak dia kan? Jaza. Hukumnya harus dia kembali sujud sahwi. Bal nudibalahul audu, bahkan disunatkan kembali ila salah qabla tulil fasli, sebelum panjang perceraian. Wa yasjudu lisahwi, syaratnya jangan panjang perceraian lah, jangan gejalang pergi makan semua nak sambung pula tak boleh lah. Sekejap saja. Kalau dekat atau gerak yang pendek tak ada masalah, boleh sunat sujud sahwi. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sunat sujud sahwi balik. Wal audu bilal ihram. Ni ingat satu ni. Kembali tu tanpa ihram bukan angkat Allahu akbar sujud sahwi, jangan. Ada orang ajar gitu tak? Masuk mula sembahyang takbir mula tak? Start tak? Masuk mula sembahyang buat kan ni takbir mula. Takbir dia masuk je. Sembahyang dia dah tu kan. Takbir pula. Tu jaga-jaga tu. Salah cara takbir waktu ihram semula. Tadi tengok dah perkara membatalkan apa dia? Tak? Buat takbir waktu ihram tengah sembahyang. Tapi si baik apa? Si baik jahil. Jadi tak batal. Mujur gitu tak? Jadi wal audu bilal ihram, kembali tanpa ihram. Wa yasiru aidan ila salah. Bila dia niat kembali balik dalam sembahyang, dia itu kira kembali dalam sembahyang. Tiba-tiba nak sujud, turun sujud, ketuk, habis batas sembahyang. Ketuk habis batas sembahyang. Hok tu. Makna molek-molek dia abidah ni. Abidah nak kembali, ketuk ke apa ke, maka batas habis sembahyang, kena sembahyang mula. Okey. Wa yasiru aidan ila salah. Pertama, biwad'i jabhatihi 'alal ardi bi niyyatil audi 'inda Ibn Hajar. Okey. Bilakah tak dikira kembali kepada sembahyang? Ni khilaf pula situ. Dia perici pula. Okey. Kat mana nak kira start? Kan dia contoh. Mai Rafu. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Okey. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu katakanlah duduk sila sekejap. Duduk sila. Teringat duduk sujud sahwi. Teringat. Duduk gitu pun tak apa. Duduk sujud sahwi lagi. Maka caranya kan tunggu je lah. Lepas tu sujud. Bila dikira masuk balik sembahyang? Wa yasiru aidan ila salah biwad'i jabhatihi 'alal ard, dengan meletakkan dahi di tanah, biniyatil audi, dengan niat kembali sembahyang, inda Ibn Hajar. Ibn Hajar kira bila start dia letak dahi sujud, kira kembali sembahyang. Wa inda Imam Ramli, di sisi Imam Ramli, idza nawahu wa illam yashra' fi, jika dia niat untuk kembali sembahyang walaupun tak start lagi, walaupun tak mula untuk sujud lagi, niat tu dah dikira kembali dalam sembahyang. Okey. Wa idza sara aidan ila salah. Habis selesai. Wa idza sara aidan ila salah. Terima kasih. Apabila dia kembali dalam sembahyang, wa hadatsa lahu mubtilun, lalu berlaku baginya perkara yang membatalkan sembahyang, batalat solatu, batal sembahyang. Molek-molek ada sembahyang jadi batal pula. Tak apalah. Wa amma idza sallama amidan, adapun jika dia memberi salam dengan sengaja, fala yajuzu lahul audu ila salah, tak boleh dia kembali masuk dalam sembahyang. Sengaja beri salam, nak masuk balik sembahyang, nak sujud, ada lah, habislah. Putus dah. Okey. Wa yusannu lil ma'mumi. Okey, musa 14 dah. Sikit lagi, dua lagi. Wa yusannu lil ma'mumi, disunatkan bagi makmum ayas juda li sahwi imamihil mutatahhir. Sunat bagi makmum dia sujud kerana lupa imamnya yang dalam keadaan suci, bersuci. Imam yang dalam bukan keadaan suci, nyata ada hadas, waktu tidak berpindah kesalahannya kepada makmum. Kenapa? Kerana sembahyang dia tak ada. Tak imam tak sedar dia ada hadas, lepas tu baru khabar. Jadi kesalahan tak imam tak akan berjakit. Kesalahan imam yang berjakit kepada makmum, imam al-mutatahhir, imam yang suci, bersih daripada hadas dan seumpamanya, waktulah yang
kesalahan imam akan berjangkit ke makmum, maka sunat bagi makmum sujud kerana lupa imam yang mutatahhir. Tengok nombor nota kaki. Mutatahhir yang suci minal hadatsain, daripada dua hadas besar dan kecil, wan najasati dan najis. Falau kana hadithan, kalau imam tu berhadas, falau kana muhdithan, kalau imam itu muhdith, berhadas, au junuban, ataupun imam hadas ni bila idza utliqal muhdith awil hadath fal muradu bihi al asghar. Kalau hadas akbar ia akan qaid. Au junuban, atau berjunub, hadas besar. Au alaihi najasatun, ataupun ada najis. Najis mana? Najasatun ghairu ma'fuwin anha, najis yang tidak dimaafkan. La yasjudu li sahwihi, tak perlu makmum sujud kerana lupa imam. Li'annal imama ghairu ahlin litahammuli, kerana imam bukan ahli untuk menanggung kesilapan. Dia tak ditanggung kita, kita tak ditanggung dia. Dia tak tanggung kita. Sebab tu Fatihah tu imam, Fatihah kita tu imam yang berhadas tak tanggung. Tak tanggung. Tu imam yang boleh tanggung ialah tu imam yang mutatahhir. Fatihah kita kan, makmum masbuk kan, Fatihah makmum masbuk ditanggung oleh tu imam. Tu imam mana? Tu imam yang mutatahhir. Okey. Lakin ba'da salamil imam, tetapi bila nak buat tu sujud itu, makmum sunat sujud ba'da salamil imam, selepas salam tu imam. La li sahwihi, tak perlu sujud kerana lupa dan lalai makmum, ma'a imamihi, bersama imamnya, hala qudwah, ketika mengikut. Kita melakukan perkara yang dituntut sujud sahwi, kita lalai lah. Lupa kita tidak menyebabkan kita sunat sujud sahwi ketika mana lupa itu berlaku hala qudwah, ketika kita ikut tu imam. Contoh, kita katakanlah tak baca kunut. Tak. Tu imam tak ada apa baca kunut, semua kita tak baca kunut. Maka lupa kita itu perlu sujud sahwi tak lagi? Tak perlu sujud sahwi. Kerana apa? Kaedah sebut tadi, lupa makmum ditanggung oleh imam. Sebab itu la yasjudu li sahwihi, tidak perlu sujud makmum kerana lupa dirinya, ma'a imamihi, yang ada lupa dirinya bersama ikut tu imam, hala qudwah, ketika mengikut tu imam. Li'anna al-imam yatahammalu sahwal makmum, kerana imam menanggung lupa makmum. Adapun jika selepas daripada selesai qudwah, contohnya kita lupa kunut, kita makmum masbuk masuk rakaat kedua, lepas tu imam wisalam, kita bangun tambah rakaat yang kedua lah, serakaat lagi. Masa tu kita tak baca kunut, hak tu kita imam tak tanggung, sebab telah selesai daripada mengikut imam. Tu imam tak tanggung, tu kita sunat juga sujud sahwi. Okey. Qala sahibu Zubat wa muqtadin li sahwihi la yasjuda, wa muqtadin li sahwihi la yasjuda, lakin li sahwi man bihi qad iktada. Wa muqtadin, dan orang yang ikut imam, li sahwihi, kerana sebab lupa makmum, lupa muqtadin tadilah, la yasjuda, tak perlu sujud. Lakin, tetapi, yakni sunat sujud, li sahwi man bihi qad iktada, kerana lupanya orang yang dia ikut. Kerana lupa tu imam, makmum sunat sujud. Tapi kerana lupa diri makmum, makmum tak sunat sujud. Jelas. Wa fi bughyatil mustarsyidin ma nassuhu, dalam bughyah disebut begini, mas'alatun yalzamul ma'mumu mutaba'ata imamihi, yalzamul ma'muma mutaba'atu, lazima yalzamu al-ma'muma mutaba'atu, melazim akan makmum mutaba'atu. Makmum jadi maf'ul, mutaba'atu jadi fa'il. Tu dah Ustaz Ibrahim. Yalzamuhu al-mutaba'ah, yalzamuhu al-mutaba'atu, melazimi akan makmum oleh mutaba'ah, wajib mutaba'ah bagi makmum. Mutaba'ah apa? Mutaba'atu imamihi, mengikut imamnya, fi sujudi sahwi, pada sujud sahwi, muwafiqan atau masbuqan, sama ada dia makmum muwafiq atau makmum masbuq. Walau kana sahwuhu qabla liktida'i bihi, walaupun lupa apa? Lupa imam sebelum dia mengikut imam.
Dia mari lewat, Tok Imam lupa tahiyat awal. Dia masuk rakaat ketiga. Tak ada kena-mengena pun. Tiba-tiba Tok Imam tak tahiyat awal, Tok Imam sujud sahwi lah rakaat akhir. Dia kena ikut tak? Wajib dia ikut. Walaupun dia masa Tok Imam lupa dah ikut lagi. Faham tak? Sama ada muwafiq atau masbuk. Walaupun sahwu itu, lupa imam itu sebelum dia mengikut Tok Imam. Aulam ya'lam bihil ma'mum, atau makmum tak tahu apa waktu imam sujud sahwi, ikut je lah. Bila Tok Imam sujud sahwi, kena ikut. Tak tahu Tok Imam sujud sebab apa. Falau sallamal imamu nasiyan, kalau imam beri salam kerana lupa. Tok Imam beri salam kerana salah terlupa. Padahal dia nak sujud sahwi, tak teringat nak sujud sahwi, dia beri salam. Sunnalahul audu lis-sujudi, sunat bagi imam kembali untuk sujud illam yatul al-faslu, jika tidak lam yatul al-faslu, tidak panjang perceraian. Jika cerai tak panjang, jarak tak panjang. Wahina idzin, dan ketika itu yalzamul ma'muma mutaba'atuhu, maka melazimi akan makmum kena ikut. Walau masbuqan qama liyutimma ma alaih, walaupun makmum itu masbuk yang telah berdiri untuk sempurnakan sembahyang yang wajib dia tunaikan atas dia untuk berapa rakaat lagi tu. Gini, kena ada 2 orang. Berlakon sama kena bayar lebih sikit. Okey. Mana tadi? Duduk belakang. Duduk belakang. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Jadi Ghafur Tok Imam dia tak ingat nak sujud sahwi. Jadi beri salam. Dalam keadaan lupa untuk nak sujud sahwi, beri salam. Jadi Tok makmum masbuk bangunlah. Bangun nak tambah rakaat. Tiba-tiba Tok Imam nak sujud balik. Sunatlah kalau tempoh masa tak panjang, sunat dia kembali balik untuk sujud. Makmum masbuk tadi, dia kena buat macam mana? Makmum masbuk nak hari ni. Falau sallamal imamu nasiyan sunnalahul audu lisujud illam yatulil faslu, jika tidak panjang bercerah. Wahina izin yalzamul ma'mum ma'muma mutaba'atuhu, wajib makmum kena ikut. Walau masbukan, walaupun makmum tu masbuk, qama, dia telah berdiri, liyutimma ma alaihi, untuk menyempurnakan sembahyangnya, kena sujud juga. Lepas tu sekali lagi, okey, lepas tu sekali lagi beri salam. Siapa yang nak salam ni? Tak boleh beri salam, kita bangun lah. Buat dah habis ke? Apa dah? Apa dah? Khilafan. Ada khilaf rupanya. Lima fil qalaidi an Abi Makhramah min adami luzumil audi alaihi hina izin. Ada khilaf. Tahulah kita bahawa ada khilaf. Makmum tambah kembali pun tak apa, tidak lazim, tidak wajib kembali ketika itu. Dah bila selesai dah, putus dah, tak wajib kembali, terus je sembahyang. Okey? Boleh masuk balik. Terima kasih. Naam, in alimal ma'mumu khata'a imamihi, andai kata makmum tahu kesalahan imamnya, au takhallafa ba'da salamihi, atau makmum takhallafa, ketinggalan, ba'da salamihi, selepas salam Tok Imam, liyasjuda, untuk dia sujud, au qama, atau dia telah berdiri, au sallama amidan, atau dia memberi salam dengan sengaja, ma'a tadhakkurihi sahwal imami, dalam keadaan dia ingat lupa tu imam, lam tajib alaihi mutaba'atuhu, tidak wajib ke atas makmum untuk ikut imam tadi. Faham? Ibnu Hajar kata apa? Tadi masalah tadi sesalah tak? Wajib ke atas makmum ikut. Nampak? Tapi ada khilaf dalam kitab Qalaid daripada Abi Makhramah. Okey. Istidrak. Mana masalah ni? Kalau makmum tahu kesalahan imamnya. Makmum tahu dah tu imam salah. Patut tu imam tu imam sunat sujud sawi, tak sujud. Au takhallafa ba'da salamihi, ataupun makmum tadi dia
ketinggalan ataupun dia berlainan ataupun dia keluar daripada selepas pada salam untuk imam, makmum takhallaf lah. Kemudian tujuan apa? Untuk makmum sujud. Sebab apa makmum sujud? Kan sunat kan, kalau imam tinggal sunat makmum sujud. Makmum sujud dah. Au qama, ataupun makmum telah berdiri. Au sallama amidan, dan makmum ataupun makmum beri salam dengan sengaja. Ma'a tadzakkurihi sahwal imam, dalam keadaan dia tahu tok imam dak buat sujud sahwi ni, dia pun beri salam, dia tak mau buat juga kan. Dalam keadaan ini lam tajib alaihi mutaba'atuhu, tak wajib makmum ikut. Bal la tajuzu hina idzin, bahkan tidak harus diikut. Tak boleh ikut lah. Katakanlah makmum tadi dalam situasi ini, dia tahu tok imam tinggal sujud sahwi, tok imam salah dan tinggal sujud sahwi, dia pun beri salam dah, ataupun dia bangun, ataupun dia sujud sendiri, sujud sahwi, tok imam masuk mula kena ikut dah. Dia tahu tu tok imam tinggal tu. Jawapannya tak perlu ikut, tak boleh ikut lah. Terus je hak dia. Kalau berdiri je lah. Nampak tak? Okey. Ini kalau dia tahu kesalahan tok imam. Wa yundabu lil masbuki i'adatus sujudi akhir salati. Sunat bagi makmum masbuk mengulang sujud pada akhir sembahyangnya. Kama niqtada bihi, sebagai orang yang ikut dengannya. Wa illam yasjud al awwal, walaupun tidak sujud yang pertama. Mana ni? Ni yasjudu. Ni kata hak berantai ni. Berantai. Ni kena 3 orang. Mari 3 orang. Okey, sekarang ni tok imam. Entah duduk dulu. 2 orang dulu. Depan sikit. Berapa depan sikit? Okey, depan sikit, dekat sikit. Okey. Duduk tahiyat akhir. Katakanlah ghafu tak baca kunut. Duduk tahiyat akhir. Tak baca kunut. Entah makmum masbuk. Ni makmum masbuk. Tok imam tak baca kunut. Jadi lupa tok imam akan menjakit ke makmum. Nampak? Jadi beri salam. Bangun untuk rakaat, tambah rakaat lah. Tiba-tiba masuk. Nampak tak? Okey. Masuk, makmum akhir ikut dengan makmum pertama tadi. Nampak tak? Makmum pertama tadi. Jadi lupa hak siapa ni? Lupa hak tok imam. Berpindah ke dia. Patut orang yang ikut dia berpindah kok. Tahu tak? Berpindah kok. Dalam Muqaddimah Hadrimiyah ada sebut kan? Berpindah daripada makmum pertama. Makmum pertama sunat sujud kerana imam lupa. Orang ikut dia tu sunat juga sujud. Yundabu lil masbuki i'adatus sujudi akhir salati. Kama niqtada bihi, seumpama orang ikut dengan dia. Wa illam yasjud awal, walaupun tidak sujud yang pertama. Intaha ma fi bughiyah. Okey. Boleh masuk. Walau masbukan qama liyutimma ma alaih. Qauluhu walau masbukan qama liyutimma ma alaih. Walaupun makmum itu masbuk, dia berdiri untuk menyempurnakan sembahyang yang baki. Al khilaf khasun bil masbuk. Khilaf ini hanya khas pada masbuk. Tak? Khas pada masbuk. Mana? Hak dia kena turun balik ikut tok imam sujud sahwi. Apabila imam beri salam dah, terlupa nak sujud sahwi, dia beri salam, tiba-tiba imam masuk balik. Makmum tadi yang telah berdiri kena turun ikut sujud sekali dengan tok imam. Wa ibaru mukhtasar fatawa Abi Makhramah. Mukhtasar fatwa Abi Makhramah dia kata apa? Mas'alatun idza qamal masbuku ba'da salami imamihi. Apabila makmum masbuk berdiri selepas salam tu imam, li tamami salatihi, untuk menyempurnakan sembahyangnya, fa'ada imamuhu, tiba-tiba imam kembali masuk sembahyang untuk sujud sahwi, liyas judas sahwa, untuk sujud sahwi, lam yajib alaihi al-aud, tak wajib kembali. Makna apa? Perkara ni khilaf. Linqita'il qudwah, kerana telah putus mengikut imam. Putus dah qudwah. Intaha. Wa khalafahu Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar tak setuju mukhalafah sini. Nampak tak? Mukhalafah dengan fatwa Abi Makhramah.
Jadi Ibnu Hajar kata wajazama biluzumil audi. Ibnu Hajar kata wajib kena turun juga kerana dikira semayang masuk mula semayang hak tadi. Masuk semula semayang hak tadi. Tak putus lagi. Ala kulli hal benda ni khilaf lah. Nampak tak khilaf? Nak ambil pandangan mana pun boleh. Ka Syekh Zakaria sebagaimana mengikayatkan oleh Syekh. Tapi hak muktamad Syekh Ibnu Hajar lah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Zakaria, hikayatan menghikayatkan daripada Al-Isnawi. Mana Isnawi? Ha? Nak tunggu lagi. Dah selesai dah kata. Ada. Positif. Intaha selesai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah bil qalbi wa kulliyatin salihatan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, soalan. Sikit lagi nak balik dah boleh ya? Boleh. Nak makan ke lapar perut? Kalau dah habis salah orang sebelah cuit bagi tahu tak cukup satu rakaat. Lepas kita beri salam, orang sebelah cuit kata tak cukup semayang tu. Gua ni. Nak ukur gua ni. Wajib terima ke? Wajib terima tak? Adakah wajib terima? Tak lah. Kecuali bilangan tu ataupun mari yakin bagi dia memang dia tertinggal. Mari yakin bagi dia memang dia tertinggal. Dengan andaian bahawa betul, dia hanya beri pandangan tu jadi zonni je, selagi mana bukan adab mutawatir tu. Tapi bila mari maklumat tu ke dia, kalau dia yakin tu, jadi dia yakin lah. Bila yakin tu dia kena kembali tambah kerana keyakinan yang berlaku pada diri dia. Ada pun kata, kawan tu kata tak cukup. Cukup dah lah. Cukup dah aku semayang, aku tahu lah. Kamu kita pula, tak apa lah. Tak apa lah. Tapi kalau ramai beritahu, hukumnya dia tak cukup. Kalau adab tu mutawatir. Bismillah. Lagi? Tak ada dah. Ada soalan tak? Sini. Kalau dia dok lemah dia lah. Lemah dia. Tu kan yakin, itu panggil mukabarah. Bukan soal panggil kerahkan. Sesejik khabar tak cukup. Tok Imam kata cukup dah. Tu bukan yakin mukabarah tu. Balik rumah slow-slow imam yang seorang. Tok Imam Arab. Tok Imam Arab. Aduh lah. Lagi? Ada soalan lagi? La ilaha illallah. Ada. Kat mana ada ibarat-ibarat hak kita tu tak ada sikit? Sadah tadi lah. Boleh. Jadi kesimpulannya, yang payah sikit mana pada hak mula-mula dengan masalah kedua tu. Masalah pertama dan kedua tu. Pertamanya asbab ada 4. Tinggal sunat abad. Okey. Tinggal sunat abad, tengok tasyahud awal pula. Tasyahud awal pertama tengok keadaan imam atau sembahyang seorang. Kalau tinggal dengan sengaja, kalau tinggal dengan lupa. Boleh buat pagikan tu. Tinggal dengan sengaja ke mana, tinggal dengan lupa macam mana. Okey. Yang kedua makmum. Makmum tinggal dengan sengaja ke mana, tinggal dengan lupa ke mana. Apa hukum dia? Itu pada tasyahud awal. Kemudian lepas tu hak lain tu hukum-hukum hak berkaitan lah. Yang kedua ialah kunut pula. Kunut untuk imam atau sembahyang seorang. Kalau tinggal dengan sengaja ke mana, kalau tinggal dengan lupa ke mana. Yang seterusnya makmum pula. Makmum kalau tinggal dengan sengaja ke mana, kalau tinggal dengan lupa ke mana. Nampak? Jadi buat gitu, nampak situasi tu, letakkan hukum pada situasi tersebut. Okey.
Kemudian perbuatan, melakukan perbuatan yang membatalkan sengajanya, tidak lupa, tidak membatalkan oleh lupanya. Ni mudah je ni. Ni mudah je. Nombor 2 ni mudah. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Mindahkan rukun qauli, dia buat walhasil dah. Kalau pindah rukun, sunat sujud sahwi. Rukun, kalau pindah rukun secara mutlak, sunat. Ataupun memindahkan sunat ab'ad pada tempatnya. Yang khilafnya berlaku pada sunat hai'ah. Sunat hai'ah, di mana kalau surah itu sepakat Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Adapun selain daripada surah, Ibnu Hajar sunat sujud sahwi jika dipindahkan dengan niat membaca zikir hak tepat tu. Zikir yang tepat yang dia alih dan dipindah tu. Adapun kalau tidak, atas dasar zikir secara umum, tidak sunat. Okey. Lepas tu yang keempat, melakukan rukun fi'li dengan penambahan ihtimal ziyadah. Ihtimal ziyadah. Hak ni pun mudah je ni. Okey. Apa tak ada, apa tu masalah berkaitan ni lah. Masalah yang berkaitan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tak ada soalan? Ada? Ada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي